Jadi hari ini kita bersua lagi pagi hari dalam rancangan yang dinanti-nanti. Dan hari ini saya akan bicarakan tentang belas kasihan. Jadi tuan-tuan yang berada di luar sana, kita akur hari ini banyak masalah yang berlaku disebabkan tidak ada belas kasihan. Jadi banyak yang saya akan kupas. Tetapi banyak perkara ini bicarakan sekejap lagi. Masyarakat kita memang terkenal dengan sifat belas kasihan, sopan santun dan lemah lembut. Sebab itulah yang dianjurkan oleh agama kita. Tetapi walaupun sifat itu digalakkan dan kalau boleh semua orang mempunyai sifat yang sama, tetapi tidak semua manusia dilahirkan dan membentuk diri mereka dengan sifat belas kasihan. Sebab itulah akhir-akhir ini banyak berlaku perbuatan-perbuatan yang disebabkan oleh hilangnya sifat belas kasihan. Jadi tuan-tuan yang berada di rumah sana, kita kena menghayati tajuk ini. Sebab kalau kita tidak ada sifat belas kasihan, ia mendorong kita untuk melakukan kejahatan. Bahkan kita tidak menjadi rahmat kepada sekalian alam. Rasulullah SAW sendiri diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat kepada alam sejagat. Seperti mana disebut, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutuskan engkau, yakni Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat kepada sekalian alam. Jadi rahmatnya Muhammad ini kepada masyarakat dunia muslimin khususnya, sehinggalah Muhammad ini dikatakan bayangan Al-Quran. Akhlak macam mana yang kita nak lihat, akhlak yang baik dan mulia, lihatlah akhlak Muhammad. Suami yang pengasih, bapa yang penyayang. Muhammad juga panglima yang ulung, mempunyai wajah yang bercahaya. Sifat-sifat yang mulia lainnya semua ada pada Muhammad. Jadi bayangan akhlak yang mulia tak payah kita lihat jauh-jauh, sebab junjungan besar kita membawa semuanya. Bagaimana mendidik anak, bagaimana kita menjadi saudara yang baik, bagaimana menjadi anak yang patuh kepada ibu bapa, sehinggalah bagaimana menjadi ahli masyarakat yang prihatin. Semuanya lahir daripada sifat belas kasihan. Sidang penonton yang dikasihi Allah sekalian, Islam adalah ad-din, iaitu agama yang membawa rahmat. Dan rahmat ini pula sebenarnya adalah tanda agama kita menyeru kepada sifat belas kasihan. Bayangkan kalau sekiranya saudara-saudara kita berada dalam kesusahan, kita langsung tidak mempunyai belas kasihan, sudah tentu masyarakat kita tidak akan terbangun sebagai masyarakat yang baik dan bersaudara. Jadi renung-renungkanlah sifat ini. Walaupun kita anggap ia perkara yang enteng dan mudah, tetapi tidak semua orang inginkan sifat belas kasihan. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya kami sekali-kali tidak akan dianggap beriman sehingga kita bersifat rahmat. Sekiranya kamu tidak bersifat, kamu bukan orang yang beriman. Kemudian sahabat pun tanya Nabi, kami semua memang sudah bersifat rahmat, kata sahabat. Tapi Nabi menjawab, bukan maksudku untuk kamu bersifat rahmat kepada teman-teman kamu, tetapi kata Nabi, kamu bersifat rahmat kepada alam sejagat, rahmat kepada umum semua orang yang ada di dunia ini. Bahkan alam yang besar ini pun kamu mesti mempunyai sifat belas kasihan. Jadi tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, sifat rahmat ini tidak akan wujud dengan sendirinya dalam diri kita kalau kita tidak latih supaya kita sentiasa berbelas kasihan dengan orang lain. Sebab itulah akhlak kita bimbing dan
akan kita bina. Walaupun saya ceritakan tentang sifat yang mulia, akhlak yang santun, adab yang sopan dan sebagainya, kalau tidak ada sekelumit pun belas kasihan di dalam diri kita, sudah tentulah kita tidak akan peduli kepada orang-orang di sekeliling kita. Jadi adalah menjadi kewajipan setiap Muslim untuk bersifat belas kasihan di dalam pergaulan seharian kita kepada sesiapa yang berada di sekeliling kita khususnya. Jadi hari ini apabila kita mengatur langkah di pagi hari, apalah salahnya kalau kita melihat di kiri dan kanan kita, depan dan belakang, kalau ada saudara yang ingin menumpang belas kasihan kita. Sebab orang susah bukan berada jauh pun daripada kita. Kadang-kadang di mana-mana saja orang perlukan pertolongan, tetapi mungkin kerana malu dan segan mereka tidak datang kepada kita. Sekiranya kita mempunyai sifat belas kasihan, saya percaya walaupun mereka tidak datang menagih kasihan, insya-Allah tanpa permintaan kita akur kepada sifat ini, dan insya-Allah kita dapat membantu sahabat-sahabat kita yang susah. Jadi perasaan ini kadang-kadang tidak wujud di dalam diri manusia secara semula jadi, melainkan kita perlu pupuk dan didik serta bimbing supaya ia segar dan mekar terus di dalam diri kita. Tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian, setiap mukmin adalah saudara kepada mukmin yang lain. Jadi perkataan bersaudara itu saya kira sangat sinonim dengan belas kasihan. Kalaulah kita bersaudara tetapi kita tidak hiraukan keadaannya, sudah tentulah persaudaraan itu tidak membawa makna. Jadi kita akan kupas panjang lebar lagi belas kasihan ini. Kadang ibu pun memberi susu kepada anak-anak. Ini semua sekiranya tidak ada belas kasihan, sudah tentu ibu kepada haiwan ini tadi tidak akan mengambil tahu anak mereka, sehingga kan tercari-carilah makanan kemana sahaja yang mereka mampu. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya Allah menjadikan rahmat 100 bahagian. Satu bahagian daripadanya sudah diturunkan di bumi, dan daripada satu inilah sebahagian makhluk dapat berbelas kasihan sesama sendiri, sehingga kan ada seekor binatang yang mengangkat kakinya kerana takut terpijak anaknya sendiri. Jadi daripada sabda Rasulullah ini kita dapat menilai bahawa sifat belas kasihan yang wujud pada haiwan itu sebenarnya tidak lain dan bukan sama seperti sifat belas kasihan yang ada pada manusia. Jadi sekiranya tanpa ada belas kasihan memungkinkan manusia melakukan perbuatan-perbuatan jahat di sini sana, kita sudah tentu merasakan bahawa kenapa mereka tidak melihat sifat belas kasihan yang ada pada haiwan di sekeliling kita. Kalau mereka mengakui hakikat kasih dan sayang kepada anak-anak mereka, kenapa pula kita manusia tidak mengakui hakikat tersebut? Di samping itu jugalah saya menyeru kepada bapa-bapa, ibu-ibu yang ada di luar sana, dengan belas kasihan sebenarnya lah kita dapat mendidik anak kita sebaik-baiknya. Sebab Rasulullah SAW mengajar kita di dalam manhaj at-tarbiyah an-nabawiyah, Latif mengatakan ada tempoh-tempohnya anak kita perlu diberi kasih sayang sepanjang masa. Kalau boleh kita katakan 100%. Masa ni anak kita bagi kasih sayang, kita belas dia, kita kasihkan dia. Kalaulah dia dalam kesakitan, masa inilah kita mengambil peluang untuk bersama mereka kita memberi nasihat, ambil peluang sebab itu anak sedang sakit untuk kita beri nasihat, sebab ini adalah panduan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan belas kasihan ini, tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, ada sebenarnya di dalam diri setiap manusia. Cuma kadang-kadang sifat ini tidak dipupuk, menjadikan apa yang ada di sekeliling mereka yang tidak ada belas kasihan itu sebagai satu budaya, sehingga akhirnya mereka mengakui bahawa sifat belas kasihan itu sudah tidak ada lagi dan mereka boleh melakukan apa sahaja. Kepada anak sebagai contoh, ibu bapa ada masanya tidak perlu berbelas kasihan kepada mereka. Sebagai contoh, untuk menuntut ilmu sewajarnya anak itu melalui satu kehidupan yang sukar. Sebagai contoh, kena bangun malam ataupun tidak
perlukan masa rehat untuk tidur, untuk menonton televisyen, untuk berjalan-jalan di bandar dan sebagainya, sebab kena menumpukan perhatian kepada peperiksaan yang makin hampir. Jadi ibu bapa, jangan kita kasihankan mereka, kita benarkan mereka keluar ke sana sini kerana kasihan mereka asyik baca buku saja ataupun study sepanjang malam. Jadi kita kata tak payah baca buku hari ini, boleh rehat, tak payah kita berbelas kasihan sebegitu, kerana mereka tahu mengatur diri mereka dalam keadaan-keadaan yang sukar sebegitu. Jadi tuan-tuan, dalam kita membicarakan belas kasihan ini, sebenarnya ia merangkumi semua lapisan masyarakat, di antara ibu dan anak, guru dan pelajar, pekerja dan majikan, bahkan juga suami dan isteri. Apabila kita menyebut tentang hubungan antara suami isteri, sudah tentu belas kasihan berada di dalam keutamaan yang paling tinggi. Sebab itulah suami yang bekerja mencari nafkah, isteri berada di rumah menguruskan rumah tangga. Tanpa belas kasihan isteri, sudah tentu suami akan balik dan kelaparan sebab tidak ada hidangan yang menanti. Dan juga suami sekiranya tidak ada belas kasihan isteri untuk turut sama mencari nafkah buat keluarga yang tercinta, sudah tentu kehidupan akan menjadi lebih sukar. Jadi kita melihat dalam konteks agama kita, belas kasihan ada di mana-mana dalam semua lapisan masyarakat. Sebab itu kita tidak perlu mentakwilkan apa peranan setiap individu di dalam dunia ini dalam mereka menggunakan sifat belas kasihan, sebab ia terpakai di mana-mana sahaja. Allah berfirman yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, bahawa dia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, ditujukan kepada kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengan mereka, dengan isteri-isteri itu, dan dijadikan di antara kamu, suami dan isteri, perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Kalaulah belas kasihan ini tidak penting, mungkin Allah tak akan sebut di dalam ayat ini, surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Kenapa Allah sebut? Sebab belas kasihan itu sangat penting dan menjadi sifat yang utama di dalam urusan rumah tangga. Khadijah juga pernah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang suami yang belas kepada anak dan isteri. Sewaktu Aisyah melahirkan puteri mereka yang pertama, iaitu Zainab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengucuk dahi Khadijah dan mendukung anak yang dilahirkan itu dengan penuh kasih sayang dan gembira. Begitu juga setelah kehilangan dua putera mereka, Ibrahim dan Qasim, Rasulullah juga mengalirkan air mata, tidak henti-henti menangisi pemergian putera yang ditunggu-tunggu. Tetapi apalah daya mereka, kerana manusia datang dan pergi apabila sampai masanya. Tetapi sifat belas ini, tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian, mesti wujud dan terus dipupuk di dalam diri kita. Sehingga itu kita berjumpa lagi selepas ini. Kita patut teladani umat Islam supaya kerukunan dan keharmonian hidup, khususnya rumah tangga, dapat kita lalui dengan mudah sekiranya pasangan suami dan isteri mempunyai sifat belas kasihan. Sebentar tadi kita bicarakan tentang belas kasihan antara suami dan isteri, ibu dan anak, guru dan pelajar, pekerja dan majikan, begitu juga yang lain-lain. Tetapi semua ini adalah pembawaan yang baik sekiranya ia lahir sejak daripada kecil. Sebab itu ibu-ibu dan bapa-bapa yang ada di luar sana, kita pupuk sifat ini kepada anak-anak kita dari awal, supaya dengan mereka mempunyai sifat belas kasihan sejak daripada kecil, mudah untuk mereka membawa diri. Katalah suatu hari kita bawa anak kita jalan-jalan, tuan-tuan, kemudian
jumpa peminta sedekah, jadi anak kita pun minta duit dengan kita untuk nak bagi kepada si fakir yang miskin, yang susah ini, maka sepatutnya sebagai ibu dan bapa kita memberi atau memudahkan hasrat anak-anak yang kecil sebegitu mulia. Sebab apabila mereka daripada kecil lagi berkongsi apa yang mereka ada dengan orang-orang yang susah, insya-Allah sifat belas kasihan itu akan terbentuk dengan mudah dan cepat. Jadi kalaulah kita lihat anak-anak kita mempunyai mainan ataupun makanan-makanan yang sedap-sedap dan ingin mereka kongsi dengan teman-teman di sekolah dan sebagainya, kita perlu galakkan mereka. Jangan pula kita ajar mereka supaya jangan berkongsi, ataupun kita ajar mereka supaya jangan bagi dekat kawan-kawan, ataupun kita kata dengan mereka supaya sorok-sorokkan benda ni, makanan ni, takut orang nampak dan orang minta, sedangkan orang tak minta sekiranya tidak berkeinginan kepada sesuatu. Jadi kita perlu mengajar, perlu melatih diri anak-anak yang kecil supaya mereka sentiasa mempunyai sifat belas kasihan. Dalam hubungan suami isteri, kadang-kadang ada suami yang garang, ada juga isteri yang berlebih-lebihan. Kadang-kadang sekarang ini bukan suami yang mendera isteri, isteri mendera suami pun ada juga, apatah lagi yang mendera anak-anak. Ini semua lahir daripada sifat kekurangan belas kasihan. Jadi dalam Islam diajar juga cara macam mana suami ingin mengajar isteri. Kalau suami yang tidak ada belas kasihan dipukul balonnya isteri tanpa ada rasa belas kasihan. Tetapi dalam Islam menganjurkan atau mengajar kita supaya macam mana mengajar isteri. Yang pertama dengan nasihat. Yang kita sebutkan nasihat ini adalah melalui perkataan. Yang keduanya ialah kita pisahkan tempat tidur daripada mereka. Kalau suami marahkan isteri, tak nasihat, tak nak dengar, jadi suami ni jangan tidur bersama dengan isteri, ya. Kemudian yang ketiganya ialah kita pukul dengan belas kasihan. Nabi kata tak pukul kuat-kuat, bukan pukul di muka, tetapi pukul di anggota badan yang tidak menyakitkan, di mana mungkin di belakang. Dan juga apa benda yang kita nak gunakan untuk membuat pukulan tu, kita kena pukul dengan sapu tangan yang diikat kecil di hujungnya. Pukullah. Saya percaya pukulan itu tidak membawa kemarahan, tetapi juga boleh meningkatkan kasih sayang. Sebab saya percaya suami-suami yang baik, suami-suami yang ikhlas mengajar isteri, mereka sebenarnya tidak sanggup untuk membuat aniaya kepada isteri mereka kerana sifat belas kasihan ini. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, berbalik pula kepada perspektif ibu dan anak dalam soal belas kasihan. Kalau kita baca, kalau kita renung kisah-kisah Nabi kita, dapatlah kita simpulkan bahawa Rasulullah ini sangat belas kepada anaknya. Saya membawa contoh Fatimah binti Muhammad, ataupun digelar Fatimah Az-Zahra. Kenapa? Sebab nama Zahra itu adalah kerana Fatimah ini anak yang paling rapat dengan baginda Rasulullah. Walaupun Fatimah merupakan puteri yang keempat, tetapi sifatnya yang sangat riang, yang suka menjadi penglipur lara kedua orang tuanya, sehingga mengingatkan Nabi kepada dirinya apabila melihat Fatimah. Sebab Fatimah ini cara jalannya seperti jalan Rasulullah. Sehinggalah dikatakan kalaulah Fatimah datang kepada Rasulullah yang sedang duduk, Rasulullah akan bangun menyambut kehadiran Fatimah di mana-mana sahaja sewaktu Rasulullah berada. Jadi daripada kisah ini kita dapat gambaran bahawa sebagai seorang bapa yang penyayang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa bersikap belas kepada puteri-puteri baginda yang jelita. Jadi hari ini kita para ayah, ibu, saudara-saudara, kakak dan abang dan sebagainya, sentiasalah kita belas kepada ahli keluarga, kerana sifat belas itu bukan membawa keburukan, tetapi
kebahagiaan kepada anggota keluarga kita. Jadi sidang penonton yang dikasihi Allah sekalian, ada juga ketua yang belas kepada pekerja, lalu disediakan pakaian, makanan dan minuman tanpa berkira, sebab Rasulullah bersabda, maksudnya setiap hamba memiliki hak makanan dan pakaian, serta janganlah dibebankan mereka dengan amalan yang tidak mampu mereka lakukan. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalaulah setiap pekerja memerlukan makanan, minuman dan pakaian, itu adalah tanggungjawab majikannya, dan jangan kita paksa mereka lakukan pekerjaan yang mereka tidak mampu untuk lakukannya. Ini menunjukkan bahawa kita sebagai ketua sentiasa bersifat belas kasihan dalam kita berurusan dengan manusia. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kita akurlah kepada hakikat bahawa hak manusia ini sama rata di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kita menangani apa jua masalah yang berlaku di sekeliling kita, satu sifat mulia yang perlu kita adaptasi di dalam diri kita ialah sifat belas kasihan. Untuk itu, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, jangan kita lupa dalam mengendali urusan dunia menuju kebahagiaan di akhirat, sifat belas merupakan sifat yang terpenting dalam kita menerajui kehidupan yang lebih baik, bukan sahaja di dunia tetapi juga di akhirat yang kekal abadi. Sehingga itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.